Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam pengajian teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran, At-Tara'iqus Syafiyah wal Qawa'idus Shafiyah. Alhamdulillah, kita pada hari ini kita dalam siri yang ke-74. Alhamdulillah, pada hari Jumaat ini sama-samalah kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan jangan lupa juga sama-sama pada hari ini kita habiskan membaca suratul Kahfi sebelum terbenamnya matahari, iaitu sebelum masuknya waktu maghrib pada hari ini, semata-mata untuk meraih keredaan Allah dan juga janji yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah, sebelum kita memulakan majlis ini, sama-sama kita menadah tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kita punya pengajian terbahagi kepada 3 slot. Slot yang pertama adalah Qamus Al-Quran, yang kedua menggunakan kitab merah, kitab yang satu lagi mengenai dengan latihan kata dasar Al-Quran dan juga kaedah terpilih. Dan seterusnya yang ketiga adalah bahagian tadabbur Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, untuk pengetahuan yang baru mengikuti pengajian kita pada hari ini, kita pada siri yang ke-74. Tuan-tuan yang terlepas siri-siri yang lalu boleh ikuti, layari page Facebook kami di Pusat Tahfiz At-Taqwa, ataupun layari YouTube kami, Pusat Ilmu At-Taqwa. Alhamdulillah, kita terus pada muka surat 110. Kita telah habis membincangkan, menyenaraikan 3 dan juga 4 kotak merah, daripada huruf alif sampai huruf ya, perkataan yang kerap kali, yang sering kali digunakan dalam Quranul Karim, bermula juzuk 1 sehinggalah juzuk 30. Tapi pada hari ini kita dalam misi mencari 2 kotak merah, 2 kotak merah, yang mana perkataan ini hanya datang dalam Quran sama ada 2 kali ataupun 3 kali sahaja dalam Quran, tidak sekerap yang 3 dan juga 4 bab. Alhamdulillah, terus kita pada muka surat yang ke-110 mencari 2 kotak merah. Perkataan roba waw, roba yarbu, roba yarbu, roba waw. Sebab apa roba? Alif tu bukan asal. Asal alif adalah waw ataupun ya. Macam mana kita nak tahu? Tengoklah fi'il mudhari' dia. Roba yarbu, bukan roba yarbi. Bila roba yarbu, waw, yarbu, maknanya asalnya adalah waw. Roba waw. Okey. Roba yarbu, maknanya meningkat naik.
bertambah, berkembang. Itu roba yarbu. Okey? Roba yarbu, isim masdar dia apa? Isim masdar adalah robuan. Robuan ataupun rubuan. Dia ada dua isim masdar. Sama ada robuan ataupun rubuan. Jadi roba yarbu, robuan wa rubuan. Robuan wa rubuan maknanya pengembangan, tumbesaran ataupun kenaikan. Okey. Kemudian yang bawahnya arba. Arba ni atas wazan apa ni? Tuan-tuan refer balik muka surat 14. Tengok di situ kolom nombor 2. Atas wazan kolom nombor 2. Atas wazan af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan. Af'ala yuf'ilu arba. Af'ala yuf'ilu arba yurbi irba'an. Okey. Maknanya meningkatkan. Apa beza dia? Beza dia antara roba dan juga arba. Roba ni dia tak ada maf'ulun bih. Dia kita panggil fi'il lazim. Fi'il sulasi mujarrad 3 huruf. Adapun arba fi'il sulasi mazid 1 huruf. Apa maksud sulasi mazid 1 huruf? 3 huruf plus 1 huruf. 3 huruf plus 1 huruf dipanggil sulasi mazid 1 huruf. Okey? Ataupun sulasi mazid biharfin wahid. Fi'il 3 huruf dengan penambahan 1 huruf jadi 4 huruf semua. Asalnya 3 huruf, roba. Jadi roba, yarbu, fi'il lazim. Tak ada maf'ulun bih. Kalau arba, yurbi, ada maf'ulun bih di sana. Untuk pengetahuan tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila sebut tentang roba, yarbu, makna dalam Quran makna meningkatkan. Meningkat naik. Ala, meningkat naik. Tapi dalam bahasa Arab, roba yarbu ni makna yang sangat luas dan bergantung kepada siyaqul ayah, siyaqul kalam. Bergantung kepada konteks jalan cerita tu. Okey, konten dia. Contohnya kita kata roba al-malu. Makna telah bertambahlah harta. Sebab harta dengan roba sesuailah. Bertambah, berkembang harta. Okey. Tapi kalau roba al-jarahu, roba al-jarahu, takkan telah berkembang luka. Macam mana pula kembang luka? Jadi makna roba al-jarahu, al-jarahu makna luka, jadi makna telah mengembung, besar, mengembung. Kita panggil al-warim. Al-warim maknanya apa? Warima maknanya intafakha, iaitu besar, kembung, bengkak. Itu namanya roba al-jarahu. Tengok bergantung kepada ayat. Okey. Arba ni juga bergantung kepada ayat. Maknanya sangat luas dalam bahasa Arab. Arba yurbi. Arba ni kalau tuan-tuan letak arba at-tajiru. Nampak tak? Arba at-tajiru. At-tajir apa? Tajir businessman. At-tajiru apa? Businessman, iaitu peniaga, saudagar. Jadi bila arba at-tajiru, apa yang sesuai dengan peniaga ni arba? Makna telah beramal dengan sistem riba. Nampak? Itu makna arba at-tajiru. Dia pakai sistem riba dan beramal dengan riba. Okey. Tapi kalau arba diletakkan pada tanah, arba kita panggil apa? Arubat. Arubat al-ardu. Arubatil ardu. Arubat al-ardu. Untuk tanah. Jadi maksudnya baik. Tayyib maknanya baik. Okey, tanah yang segar, tanah yang subur. Jadi bergantung kepada situasi. Sebab arba ni maknanya apa? Arba ni makna meningkat, membesar. Jadi bila mana letak pada tanah, tanah akan jadi subur, elok. Okey? Mana tanah tadi apa? Segar atau subur ataupun tanah yang sesuai untuk ditanam. Ini semua daripada perkataan roba. Satu lagi robba. Robba yurabbi.
Tuan-tuan refer pada muka surat yang ke-14 atas wazan fa'ala yufa''ilu rabba yurabbi, kolom nombor 3 rasa kan? Tengok balik, refer muka surat 14. Okey. Mana mendidik, membesarkan. Rabba yurabbi tarbiyatan. Tarbiyah kan didikan. Kalau kita panggil menteri pendidikan, al-wizarah, al-wizarah apa? Menteri pendidikan, at-tarbiyah. Wizaratul tarbiyah. Wazir at-tarbiyah. Menteri pendidikan. Okey? Menteri apa? Pendidikan. Tarbiyah tu makna pendidikan. Tapi kalau rabba yurabbi, mendidik, itu jadi verb PL. Tarbiyatan adalah noun ataupun isim masdar. Okey Kita lihat lagi. Kita lihat lagi rabwah. Rabwah maknanya tallatun. Apa maksud tallatun ataupun rabiyatun? Rabiyah, tallah, maknanya kawasan di tanah tinggi. Al-ardu al-murtafa'ah, iaitu tanah tinggi. Di sini tulis apa? Tanah tinggi lah. Jamak adalah ruban. Ra, ya. Ya rumah ya. Ruban. Bukan reban. Reban tinggi juga. Reban tak letak bawah selalunya. Reban letak tempat tinggi sikit. Sebab ayam suka bertenggek. Ayam dia suka bertenggek. Jadi selalu reban letak tiang sikit. Kayu sikit, pacak. Lepas tu ayam atas tu. Itu dipanggil reban. Dalam bahasa Arab, ruban adalah plural ataupun jamak kepada apa tu? Jamak kepada rabwatun, iaitu tanah tinggi. Riban makna sama, itu riba. Hutang lah riba. Riba ni banyak riba fadal, riba apa lagi? Riba an-nasi'ah. Pembahagian riba ni ada 4 semua tau. Riba nasi'ah, fadal. Ada beberapa riba yang lain. Semua riba hukumnya haram. Dalam Quran ada sebut. Tuan-tuan tengok juzuk 4, juzuk 4, 2 line plus 1 page. 2 line plus 1 page. Ada sebut ayat riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Wahai orang beriman, janganlah kamu makan riba secara berganda-ganda. La ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Jangan kamu makan riba berlipat kali ganda. Riba sikit tak apalah makan. Banyak tak boleh. Itu kita faham literal lah. Itu yang kita nak faham, yang kita bincangkan sebelum ini mengenai dengan apa? Qaid ittifaqi ataupun ihtirazi. La ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Jangan kamu makan riba secara berkali ganda, berlipat kali ganda. Riba sikit pun tak boleh juga. Sebab tu, sebab apa Quran letak? Sebab nak menyatakan pada ketika itu, pada waqi', realiti pada ketika zaman tu, mereka cas riba bukan sikit-sikit, banyak, berlipat kali ganda. Itu sesuai untuk zaman tu. Tapi sikit pun sebenarnya haram. Nampak tak? Itu kita panggil qaid ittifaqi. Makna la ta'kul riba pun dah cukup. Ad'afan mudha'afah nak sesuaikan waqi', realiti pada ketika itu. Boleh? Okey. Riba ni lebih yang lebih orang-orang masyarakat kita faham lebih kepada hutang. Hutang RM10 bayar RM15 riba lah. Tapi tuan-tuan kena faham tau, riba ni sebenarnya kalau kita hutang RM10, tiba-tiba orang tu sendiri yang bayar RM15, itu sunnah, bukan riba. Nampak Itu sunnah. Sebab apa Nabi kata apa? Inna khiyarukum khiyarukum qada'an. Sesungguhnya orang yang baik, paling baik di kalangan kamu adalah orang yang baik dalam melunaskan hutang. Apa maksud baik melunaskan hutang? Hutang RM5 bayar RM10. Bayar lebih.
Ataupun hutang RM5 bayar RM6. Itu yang terbaik dan sunnah. Itu Nabi kata inna khiyarakum khiyarukum qadaan. Orang yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik dalam melunaskan hutang. Yang kata riba tu macam mana pula? Riba tu dah buat syarat awal-awal. Aku bagi pinjam ni RM10, bayar nanti RM15. Dah letak syarat awal lagi lah. Hutang 10, bayar 15. Yang tadi tu apa beza dia? Yang kata sunnah tadi tu. Sunnah tadi tu adalah daripada volunteer, sukarela diri dia sendiri. Orang tu sukarela. Orang yang berhutang secara sukarela, dia nak bayar lebih. Okey? Yelah sebab orang tu tak ada duit. Orang bagi dia pinjam duit. Orang bagi dia hutang duit. Bila dia bagi hutang duit, maknanya dia telah nak kenang budi orang tu bayar lebih lah. Tapi orang tu tak minta pun. Itu bukan riba. Itu adalah sunnah. Sebab Nabi pernah berhutang dengan apa? Dengan orang, dengan seseorang. Dia jumpa Nabi, datang jumpa Nabi. Aku nak balik unta aku yang kamu ni, yang kamu hutang dulu, yang pinjam tu. Jadi Nabi suruh sahabat cari unta, bagi balik dekat dia. Sahabat kata tak ada unta yang sama macam dia kamu pinjam dulu, melainkan unta lebih baik, lebih umur dia. Nabi kata tak apa, lebih umur pun bagi ya. Sebab apa? Itu sunnah. Kita pinjam je unta umur 2 tahun, kita bagi untuk unta umur 5 tahun. Makna lebih. Bila lebih, harga pun lebih sepatutnya. Okey, nampak Ada orang Yahudi jumpa kat Nabi, cekik Nabi ni, tarik collar Nabi. Aku nak hutang aku. Sahabat-sahabat semua marahlah. Ni apa ni? Apa cerita ni? Nak tiba-tiba datang-datang nak maki-maki Nabi, nak tarik-tarik, buat kasar dengan Nabi. Nabi kata biarkan dia. Apa yang dia nak? Dia kata aku nak hutang aku. Okey, Nabi kata, Nabi tanya sahabat-sahabat, ada siapa yang ada lebih, bagi dia duit. Bayarkan hutang dia. Bayarkan hutang bagi pihak Nabi tu. Nanti Nabi bayar balik, bagi tu. Kemudian Nabi kata apa? Inna li sahibil haq maqal. Maqalan, sesungguhnya bagi tuan punya hutang dia ada hak untuk bercakap. Tapi cara tidak kenalah, sebab cara kasar. Nak minta boleh, nak bising tentang hutang boleh. Tapi cara tak kena, sebab kasar sangat. Kemudian tak sampai tempoh matang lagi. Tak sampai tempoh yang sepatutnya kena bayar hutang. Hutang sepatutnya contohnya hujung bulan. Pertengahan bulan dah datang lah minta-minta. Tidak kena, tapi Nabi kata dia tuan punya hutang, dia ada hak untuk bercakap. Bagi dia. Okey. Nampak Jadi ada orang tanya dalam grup ni, buku apa kita gunakan ni? Kita dah siri ke-74. Tapi tuan-tuan boleh lajarilah YouTube kita, boleh jari Facebook kita. Kita gunakan kitab Teknik Faham dan Hadam Kata Dasar Al-Quran. Okey. Kitab ini separuhnya membincangkan tentang kamus Al-Quran. Root words, kata dasar dalam Al-Quranul Karim. Kemudian adalah kaedah-kaedah terpilih yang kita bincangkan sebelum ni, yang Quran guna pakai. Sebab nahu surah ni banyak. Kaedah berpuluh-puluh. Tapi yang diguna pakai dalam Quran sikit. Okey. Riba ni juga, sebut tentang riba, ada juga riba yang mana berbentuk makanan, berbentuk emas dan juga perak. Kalau kita sebut sekarang ni wang ringgit lah, emas perak, sebab dia ada, wang kita tu ada nilai emas. Jadi makna tuan-tuan kalau tukar di bank, tuan-tuan pergi bank tukar duit shilling. Saya berniaga ni, saya nak tukar duit shilling. Okey, boleh saya bagi RM500 lah shilling. Sharing, campur-campur duit 10 sen, 20 sen, 50 sen shilling. Tapi tuan kena bayar lebih lah, RM520. Itulah riba. Kita bagi duit kertas RM520, dia bagi RM500 shilling. Itu riba. Dia kata ni upah kami kira ni. Bukan dia kira pun, mesin yang kira. Tapi kami nak angkat masuk dalam mesin duit. Itu semua riba. Itu semua adalah riba. Okey. Kalau betul macam mana nak tukar duit shilling? Kita bagi RM500 kertas, dia pun bagi RM500 duit shilling. Itu bukan riba. Tapi kalau tukar nak minta lebih, tak sama, kurang, itu adalah riba.
Makanan sama juga beras. Saya ada beras daripada Thailand. Beras apa tu? Beras baik punya ni, grade A terbaik punya beras Thailand. 10 kilo saya bagi. Saya nak tukar. Dengan kamu ada beras Malaysia. Tapi beras Malaysia tak baik sangat, tak apa elok macam Thailand punya. Jadi kamu bagi 20 kilo beras jati, beras Malaysia. Saya bagi 10 kilo beras daripada Thailand. Itu pun riba. Sebab untuk makanan asasi tak boleh tukar-tukar macam tu. Nak tukar kena sama. 10 kilogram beras daripada Malaysia, 10 kilogram beras daripada Thailand. Tukar sama kita panggil apa? Sama beratnya dan juga on the spot, akad lah ni. Siapa yang tidak melakukan sedemikian, sama ada tak buat akad on the spot. Apa on the spot? Akad lah ni, dia bagi beras Malaysia, kita bagi beras Thailand. Dia tukar duit kertas, kita bagi duit shilling. Itulah dipanggil sebagai apa tu? Itulah dipanggil sebagai tak termasuk riba. Tapi kalau tuan-tuan pergi bank, saya tinggal dulu duit saya tinggal dulu duit kat sini RM500, petang nanti saya ambil RM500 juga sama, shilling. Itu riba. Sebab apa? Sebab tuan-tuan tinggal duit shilling, duit kertas di situ, tuan-tuan suruh mereka kira, kemudian petang tuan-tuan datang balik. Itu bukan on the spot. Itu bukan akad lah ni. Nabi kata apa? Yadan biyadin. At-tamru bitamri. Al-zahabu bil-zahabi. Wal-fiddatu bil-fiddati. At-tamru bitamri. Wal-sya'iru bil-syairi. Wal-milhu bil-milhi. Al-hintatu bil-hintati. Nabi kata apa? Yadan biyadin. Kena akad on the spot. Kemudian maslan bimislin. Kena sama berat. Okey? Itu mengenai dengan riba lah. Quran pun kata ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalkanlah apa yang berbaki daripada riba. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey? Kalau beras tukar dengan ikan bilis, tak apa, bukan jenis sama. Ikan jenis ikan, beras jenis beras, itu tak apa. Itu tak apa. Kalau saya bagi tuan-tuan ikan bilis 20 kilo, tuan-tuan bagi kat saya beras 10 kilo. Tak sama berat. Tak sama berat, tak apa tau. Tak sama berat, tak apa. Sebab jenis lain. Zaman Nabi pernah berlaku, Abu Hurairah. Tak salah saya Abu Hurairah hadis tu. Nabi tanya kepada dia, beras dekat negara Syam macam ni ke? Dekat Madinah ke Syam? Macam ni ke? Dia punya cantik dia, memang rasa dia. Oh, Nabi sahabat kata, tak. Ini saya tukar ni, saya bagi beras tamar yang rodi. Tamar yang tak elok, rodi, tamar yang tak elok, saya bagi sekilo, dia bagi tamar yang jayyid, tamar yang baik 2 kilo. 1 kilo saya bagi satu gantang saya bagi tamar tak elok. Tamar tak elok saya bagi 2 gantang, dia bagi 1 gantang tamar baik. Nabi kata jangan, itu riba. Jangan. Jadi nak buat macam mana? Nabi kata kalau nak buat, kamu jual dekat dia tamar tu. Tamar yang tak elok tadi, kamu jual dekat dia berapa ringgit? Jual lah murah. Okey, dia bagi duit, ambil. Sekarang kamu beli tamar yang elok daripada dia, guna duit. Itu boleh. Jangan guna tamar dengan tamar. Boleh ikan bilis tak apalah. Sebab dia bukan benda yang sama. Okey tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita lihat. Kita nak lihat apa tu? Lihat tengok dalam Quran. Ada tak perkataan-perkataan dalam Quran? Raba yarbu wa ma ataitum mir ribal liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Surah apa tu ya? Allahumma salli ala Muhammad, surah Ar-Rum, juzuk 21,
Tuan-tuan buka 1 lay, 2 lay, 3 lay. 3 lay plus 1 page. Tuan-tuan buka 3 lay plus 1 page, 21. 3 lay 21 yang 3 lay plus 1 page. Surah Rum. Di mana? Perkataan roba yarbu juga tu Mana dia? Okey, muka surat 408. Ayat yang ke-39. Tuan-tuan nampak ayat 39, ayat muka surat 408. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataitum mir ribal liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi fa ulaika humul mud'ifun. Nampak? Ada sini apa? Wa ma ataitum mir riban. Riban, nampak? Riban. Yang kedua liyarbu, daripada raba yarbu. Fi amwalin nasi fala yarbu. Nampak? Yarbu. Raba yarbu. Okey. Tengok wa ma ataitum mir riban. Sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah. Apa yang kamu berikan daripada riba liyarbu wa fi amwalin nas, supaya bertambahlah pada harta-harta manusia. Fala yarbu indallah, sebenarnya tidak pun bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Sesuatu tambahan riba yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan sebaliknya, sesuatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keridaan Allah semata-mata, itulah Allah Ta'ala melipat kali gandakan. Mana kamu beri sedekah mengharapkan redha Allah, di sisi Allah itu yang dilipat kali gandakan harta kamu. Tapi untuk orang yang beri riba, nampak macam bertambah, tapi di sisi Allah tak bertambah. Okey? Nampak Wa ma ataitum mir riban. Riban tu bukan isim masdar daripada roba yarbu. Boleh Roba yarbu isim masdar, kita bincang dia rabuan dan juga rubuan. Rabuan wa rubuan, bukan riban. Riban tu adalah isim riba. Kau tuan kena faham tu Jadi riban bermaksud riba. Kalau roban barulah maksud penambahan, kenaikan. Okey. Bukan roban, kita panggil apa? Robuan. Liyarubua, supaya meningkat, bertambah. Okey, pada harta manusia sebenarnya tak bertambah pun. Nampak roba yarbu. Tak meningkat pun harta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Lagi arba, mana arba yurbi ada ke dalam Quran? Juzuk ketiga tengok 3 lay, 4 lay, 5 lay. 3 lay juzuk ketiga. Juzuk yang ketiga 3 lay, ayat atas sekali Tengok loh kalau ada lah. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Dekat mana tak ada tu? Baca lagi. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Nampak? Wa yurbis sadaqat. Yamhaqullah, Allah Ta'ala membatalkan, menghapuskan ar-riba. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat, dan menyuburkan sedekah.
Arba mana apa? Meningkatkan sedekah, menyuburkan sedekah. Arba yurbi. Wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Okey. Itu arba yurbi lah. Rabba ni banyak dalam Quran, tarbiyah. Rabba yurabbi. Okey. Banyak lah. Tuan-tuan kena cari dah, cetak istihdar. Perkataan Rabba yurabbi. Okey. Dalam surah Asy-Syu'ara ada ke? Qala alam nurabbika. Ada. Qala alam nurabbika. Surah Asy-Syu'ara page yang pertama sekali tengok. Surah Asy-Syu'ara page yang pertama juzuk 19. Juzuk 19 bukan page yang pertama. Surah Asy-Syu'ara itu page yang pertama. Kalau start daripada juzuk 19, 1 lay, 2 lay, 3 lay. Juzuk 19, 3 lay. Ayat bawah second last kan? Ayat second last Qala alam nurabbika fina walidan wa labithta fina min umrika sinin. Nampak? Qala alam nurabbika fina. Nurabbika tu daripada rabba yurabbi. Okey. Wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Ni kisah Firaun. Dia ungkit ni. Ungkit tentang dia jaga siapa nama ni, Nabi Musa alaihissalam. Jaga Nabi Musa. Tapi Nabi Musa nak gulingkan kerajaan dia, padahal dia yang jaga. Okey. Tengok surah Syu'ara. Syu'ara 19 ke Syu'ara. Okey, tuan-tuan lihat ayat ke berapa ni? Ayat ke-18. Ayat ke-18 muka surat 367. Qala alam nurabbika fina walida. Firaun kata, tidakkah kami yang memelihara, menjaga, tarbiyah kamu? Fina, di kalangan kami tau, bersama dengan kami. Walida, fina, dalam rumah kami, dalam istana kami. Walida, ketika kamu kanak-kanak. Walabista fina min umurika sinin. Kamu tinggal dalam rumah kami, istana kami ni, beberapa tahun juga kamu tinggal. Sebab Nabi Musa ni antara yang perkara pelik yang Allah beri kepada dia, dia tak nak terima mana-mana susu. Mana-mana ibu susuan yang bagi susu kan dia tak nak terima. Tak nak. Kakak Nabi Musa kata, aku hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu. Aku ada satu cadangan lah. Seorang perempuan yang mungkin Nabi Musa nak dengan dia. Okey. Tapi dengan syarat perempuan tu kena pergi kat rumah dia. Jadi Nabi Musa pun, Firaun tak apa, hantar tentera dia pergi. Escort. Pergi hantar kepada rumah ibu Nabi Musa. Tapi mereka tak tahu itu ibu Nabi Musa. Mereka bagi. Tengok-tengok Nabi Musa nak. Firaun seronok lah. Sebab semua susu dia tak nak. Kena kat mak Nabi Musa dia nak. Seorang perempuan dia nak. Rupanya mak Nabi Musa. Nampak? Tapi dia dibesarkan dalam istana Firaun selama beberapa tahun. Okey, itu dalam Qala alam nurabbika. Sebab apa tak ada nurabbi? Dalam sini tulis Rabba yurabbi. Ada ya, ada rumah ya. Sini tak ada rumah ya pun. Nurabbika. Sepatutnya Qala alam nurabbika fina. Nurabbika fina. Tak ada ya pun. Memanglah tak ada ya. Sebelum tu kan ada amil jazam. Dipanggil al-jazim. Amil jazam. Apa-apa huruf yang masuk amil jazam. Lam. Lam, lamma. Lagi apa? Lam, lamma. La nahi, lam amar, ada banyak lagi lah, berbelah-belah. Itu semua adalah amil jazam, dipanggil al-jazim. Tugas dia apa huruf ilat, semua dia buang, hazaf semua buang. Ini asalnya nurabbi, ada rumah ya, huruf ilat buang. Sebab masuk lam tu. Nampak? Qala alam nurabbika fina walidan wa labithta fina min umurika sinin. Nabi Musa takut, Firaun takut ni sebab apa? Sebab takut satu ketika Firaun
Nabi Musa tarik janggut Fir'aun. Jadi Fir'aun dah rasa lain macam ni, budak ni. Tarik janggut Fir'aun dah rasa lain macam ni. Jadi pada ketika tu isteri dia tenangkan dia. Dia kata ni budak ni kecil lagi, tak tahu apa pun. Okey, Fir'aun kata sekarang kita letak bara api dengan apa lagi satu? Madu ke susu. Okey, silakan. Tengok mana yang dia nak bagi. Dia nak bagilah ambil apa? Madu dengan ataupun susu tadi. Rupa-rupanya malaikat alih. Allah Ta'ala alihkan dia pergi ke mana? Ke bahagian bara api. Dia makan sikit bara api lah. Jadi lidah dia tak apa fasih, Nabi Musa. Okey? Sebab nak bagi tahu dia tak cerdik lagi. Kalau dia pergi betul ke tempat apa jadi madu ataupun susu ni, pasti dia kena bunuh. Sebab dia dah cerdik dah. Dah Fir'aun dah rasa lain dah dengan dia. Okey? Itu Rabba Yurabbi. Lagi apa Rabwah? Rabwah ni juzuk apa? Rabwatun Allahumma salli ala Muhammad. Juzuk Allah. Tuan-tuan tengok juzuk 8 Ada tak juzuk 8? 9 line plus 1 page. 9 line plus 1 page. Apa dia? وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا. Tak ada Tak ada. Tu tak ada. Juzuk 8 last tu. 9 line plus 1 page. Apa? Wazkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha. Tak ada tu Wa bawwa'akum, dia mendapatkan kamu tattakhid. Tak ada. Kalau tak ada, tak apa. Kita pindah pula tengok juzuk yang ke-18. 18 tengok 2 lah juzuk 18. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu saliha inni bima ta'amaluna alim. Tak ada juga ayat sebelum dia. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Tuan-tuan tengok juzuk 18. Tuan-tuan buka juzuk 18 tengok. Surah Al-Mu'minun. Bukan Mu'min, Al-Mu'minun. Apa ayat dia? Berapa line? 2 line. 1 line, 2 line. Fakazzabuhuma fakanu minal muhlakin. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ. Nampak? وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. Nampak? Iaitu kami jadikan Nabi Isa bin Maryam, okey, dan juga ibunya Maryam sebagai tanda. وَآوَيْنَاهُمَا, kami memberi perlindungan kepada Nabi Isa dan juga Maryam alaihi wassalatu wassalam ila rabwah, di setempat yang tinggi, zati qararin wa ma'in, yang mempunyai ketenangan dan juga ma'in, yang ada air mata air yang mengalir. Okey? Boleh rabwah. Perbincangan kita satu, nak bagi tahu rabwah tu je. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ. Nampak? Rabwah. Juzuk yang ke-345, muka surat 345, juzuk ke berapa? 50. Amil jazam ni kita panggil amil jazam ataupun al-jazim, yang menjazamkan. Lam tu kita panggil lam amar. Kalau lam mim, lam, itu huruf amil jazam. Lam amar pun jazam juga. Huruf lam amar ni lam baris bawah. Itu lam amar. Kalau dia bersambung dengan huruf sebelum waw, sambung dengan huruf waw, jadi wal. Lam tu mati. Okey, faham Lam amar ni dia akan mati bila sebelum jadi huruf berbaris macam waw, wal yadrib.
Nampak? Wal yadrib. Tapi kalau dia permulaan ayat, lam ni nak mati, nak baca macam mana? Kena baris bawah. Liyadrib. Itu lam, itu huruf lam. Berbaris bawah, itu lam amar. Dipanggil amil jazam, amil jazam ataupun al-jazim. Satu lagi huruf lam. Lam dan juga mim. Lam mim, gabungan lam dan juga mim. Lam. Qala alam nurabbika fina, surah Asy-Syu'ara tadi. Boleh Okey. Turabuh. Riba tadi juzuk ketiga je, tuan-tuan buka ayat 3 lain. Penuh ayat riba situ Tuan-tuan pilih dalam satu tuan-tuan nak. Banyak tu. Okey, masa telah pun menghampiri 45 minit kita bersiaran pada pagi yang mulia ini. Pada hari Jumaat, Sayyidul Ayyam. Okey. Al-Jumu'ah Al-Mubarakah. Kita baru saja 45 minit lebih kurang kita telah membicarakan 3 huruf kata dasar. Ra, ba, waw. Nampak? 3 huruf. Ra, ba, waw. Tapi dia pecahan dia ada 4 lah. Ada 5. 2, 4, 5. 5. Tuan-tuan, kita cari lagi. Terus kepada huruf yang berikutnya, iaitu Ra, Jim dan Zai. Mungkin tak sempat habis juga ni rasa huruf apa ni, huruf Ra ni. Tak sempat habis hari ni. InsyaAllah kita sambung pada minggu yang akan datang. Sekiranya diberi kelapangan masa untuk kita sambung, kita sambung. Kalau ada arahan kata kena buka kitab baru, ada arahan kata buka kitab baru, kita buka juga kitab baru. Tapi kita sambunglah sikit, kita pendekkan slot kita ni, untuk beri ruangan kitab baru. Tapi tuan-tuan kena belilah kitab. Tapi boleh beli je kitab, tak boleh kena bayar yuran juga sikit tu. Tapi itu apa-apa hal admin akan umumkanlah. Bukan tugasan saya tu. Okey. Apa nama perkataan Ra, Jim dan Zal? Ra, Jim, Zal. Okey. Ra, Jim, Zal ni tuan-tuan lihat. Perkataan yang pertama, rijzun. Rijzun tu jamak dia apa? Jamak dia arujazun. Rijzun, apa maksud rijzun? Azab. Jamak dia apa? Jamak dia arujazun. Okey. Satu lagi huruf yang sama berbaris je lain, rujza. Rujzun. Satu rijzun azab, satu lagi apa? Rujzun. Huruf yang sama, Ra, Jim, Zal, baris je lain. Ini tuan-tuan, maksud dia pun lain. Rujzun makna berhala. Tuan-tuan boleh lihatlah dalam surah apa ni, juzuk yang ke-9. Surah apa nama Allah sallallahu alaihi wasallam. Surah sebelum Al-Anfal, surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Tuan-tuan buka satu lay, dua lay. Satu lay, dua lay. Kemudian dua lay semuka. Dua lay plus satu page. Dua lay plus satu page. Ataupun 5 muka surat lah, juzuk 9. Tuan-tuan tengok. La in kashafta 'annar rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Okey. Juzuk apa dia? 9 Tuan-tuan tengoklah berapa lay saya kata tadi. 2 lay 1 page plus 1 page. 1 lay 2 lay. Apa ayat awal dia? Muka surat 166 ayat 134. Walamma waqa'a 'alaihimur rijzu qalu ya Musa da'u lana rabbaka bima 'ahida 'indak. Nampak ada rijzu tu. Walamma waqa'a 'alaihimur rijz. Nampak ar-rijzu. Qalu ya Musa da'u lana rabbaka bima 'ahida 'indak. La in kashafta 'annar rijza. Ulang sekali lagi tu, ar-rijza juga tu. Nampak? Maksud sama, azab juga. La in kashafta 'annar rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Nampak
Zal itu bukan zal kecil tau, zal yang besar tu. Kemudian ayat 135. Falamma kashafna anhumur rijza, ar-rijza lagi. 3 kali ulang ni kita nampak sini Falamma kashafna anhumur rijza ila ajalin hum balighuhu idza hum yankuthun. Nampak? Tu rijza 3 kali ulang. Pada ayat ke-134 ada 2 rijzun, 135 ada 1 rijzun. Jadi tuan-tuan nak root word, perkataan mufradat nak hafal dalam Quran, vocabulary ni mudah sebab dia berulang-ulang. Cuma kena fokuslah. Perkataan ni rijzun maknanya azab. Okey. Sebab dia akan ulang lagi lepas ni. Nampak Okey, sekarang kita lihat walamma waqa'a alaihimur rijz, dan apabila menimpa kepada mereka Bani Israel iaitu azab, qalu ya Musa, Bani Israel kata wahai Musa, ud'u lana rabbak, kamu berdoalah untuk kami kepada Tuhan kamu, kamu berdoalah kepada Tuhan kamu untuk kami wahai Musa, bima ahida indak, dengan apa yang Tuhan kamu janjikan kepada, dengan sesuatu yang telah Nabi Musa janjikan, dengan sesuatu yang Allah Ta'ala janjikan di sisi kamu. La in kashafta 'annar rijza, sesungguhnya benar sekiranya kamu wahai Musa menyingkapkan azab ini daripada kami, lanu'minanna laka, pasti kami akan beriman kepada kamu wahai Musa, wala nursilanna ma'aka bani Israil, dan pasti kami akan melepaskan Bani Israel bersama dengan kamu. Ini qalu ya Musa ni bukan Bani Israel tau, dia Fir'aun dan juga tentera dia. Dah kena azab macam-macam dah pada ayat 133 فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Allah Ta'ala dah bagi azab macam-macam dah. Tufan ni bah besar, banjir besar, tufan. Bukan banjir biasa-biasa, tenggelam habis semua. Kemudian wal jarad, al-jarad ni belalang, pergi mana pun belalang. Masuk bilik air belalang, nak makan belalang, semua belalang. Rimah tengok belalang banyak sangat. Wal qumala, kutu terlampau banyak, semua tempat ada kutu. Ruang tamu kutu, dalam bilik tidur kutu, semua kutu. Wadhafadi'a waddam, katak pula, penuh katak. Serabut kepala tak boleh nak duduk. Penuh darah, semua darah. Itu semua azab yang Allah berikan kepada, pada ayat 133 kepada Fir'aun dan juga tentera dia lah. Bila dah kena azab macam tu, barulah mereka jumpa wahai Musa, doalah kepada Tuhan kamu. Allah Ta'ala dah janji dah dengan kamu. Jadi bila Nabi Musa kalau mereka janjilah, bila mana azab ni semua belalang ke katak ke, jadi kutu semua kalau dah hilang daripada kami, kami akan beriman dengan kamu. Pasti beriman, bukan beriman biasa, pasti kami beriman. Janji mereka tu. Lanu'minan, lam tu lam taukid. Lanu'minanna laka. Tambah nun taukid lagi, 2 kali taukid. Pasti dan benar kami beriman kepada kamu. Okey. Dan nak lepaskan Bani Israel bersama kamu. Falamma kashafna anhum rijza ila ajal. Apabila Allah Ta'ala singkapkan azab pada mereka sampai satu waktu, hum balaghu, mereka pun memenuhinya, idza hum yankusun, tiba-tiba mereka ingkar pula. Okeylah, mereka telah memenuhi janji. 135. Tengok bila mana mereka azab dah diangkat ila ajal, sampai satu waktu hum balighu, yang mereka telah dijanjikan waktu tersebut, dah diangkatkan azab. Idza hum yankusun, tiba-tiba mereka lawan balik, ingkar balik, kufur balik. Nampak tak bagaimana?
Fir'aun dan juga tentera-tentera je ni. Okey. Lagi tuan-tuan lihat dalam juzuk 9 pada suratul Anfal. Ni juzuk apa? 9 je kan? Juzuk 9 lagi. Tuan-tuan buka, ni alhamdulillah tepat. 178. 178. Ayat ke-11 suratul Anfal. Page 178 إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. Nampak? رجز الشيطان. Rijza tu maksudnya apa? Gangguan, ataupun kita panggil azab syaitan. Gangguan syaitan lah azab syaitan. Rijza syaitan waliyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Idh yughashikumun nu'as, ketika mana Allah Ta'ala menutupkan kepada kamu an-nu'as, menyelubungi kamu. Yughashi, menyelubungi kamu apa? An-nu'as, mengantuk. Amanatan, sebagai satu rasa aman. Minhu, daripada Allah. Wa yunazzilu alaikum, dan juga Allah Ta'ala turunkan kepada kamu daripada langit ma'an, iaitu air hujan. Liyutahhirakum bih, supaya air hujan tadi dapat sucikan kamu. Wa yudhiba ankum rijza syaitan, dan juga air hujan tadi dapat menghilangkan daripada kamu bisikan syaitan, gangguan syaitan. Waliyarbita ala qulubikum, dan juga akan mengikat hati kamu. Allah Ta'ala akan ikat hati kamu. Allah Ta'ala, bukan wayudhib itu bukan air hujan yang menghilangkan gangguan syaitan, bukan. Yudhib itu adalah Allah Ta'ala, fa'il dia Allah Ta'ala, bukan air hujan. Wa yudhiba ankum, Allah Ta'ala yang menghilangkan daripada kamu gangguan syaitan. Waliyarbita ala qulubikum, Allah Ta'ala yang menguatkan hati kamu. Wa yuthabbita bihil aqdam, Allah Ta'ala yang tetapkan pendirian kamu. Nampak? Soalan? Beza apa? Azab dengan rijzun. Azab dengan rijzun nanti kita bincang lah apa perbezaan dia. Tuan-tuan tengok dalam kitab Al-Furuq Al-Lughawiyah. Al-Furuq Al-Lughawiyah. Dalam tu ada sebut perbezaan antara rijzun dan juga azab. Okey? Jadi ni dalam peperangan Badar ni. Dalam peperangan Badar mereka boleh mengantuk. Kira hebat lah. Sebab tu Quran kata apa? Amanatan, satu keamanan. Satu ketenangan. Tuan-tuan dalam situasi genting tuan-tuan boleh mengantuk. Kira memang betul-betul sakinah, ketenangan daripada Allah. Tengah pegang pedang nak melawan musuh, tiba-tiba boleh mengantuk. Musuh kat depan ni, ada sebahagian sahabat nak lawan pedang terjatuh, mengantuk sangat. Mengantuk dalam peperangan satu rahmat tau. Mengantuk. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. Tuan-tuan refer juzuk yang keempat 4 line plus 1 page, baca terjemahan tu. Juzuk keempat 4 line 1 page, ayat setengah muka, tuan-tuan baca. Sama macam ni, mengantuk. Dalam peperangan boleh mengantuk. Kita kalaulah dalam menunggu flight penerbangan, walaupun delay pun kita tak mengantuk tau. Sebab kita nak tunggu bila dalam situasi genting takut terlepas. Tengah tunggu bas, bas 9.30 tapi tak sampai lagi, tidur lah, mengantuk. Kita takkan tidur, kita akan tunggu. Makan biskut, sambil makan biskut ke, minum air Pepsi ke apa ke, tapi kita akan tunggu. Takkan mengantuknya. Kalau mengantuk pun kita tahan je. Sebab apa? Dalam bas boleh tidur, dalam flight boleh tidur. Nampak?
Jadi cara dia bila mengantuk dalam situasi genting ni adalah satu rahmat daripada Allah, satu ketenangan. Tapi dalam pengajian kita kalau ada yang mengantuk tu bukan tenang tu bukan rahmat, itu syaitan. Gangguan daripada syaitan. Syaitan yang bagi ketenangan kepada tuan-tuan, bukan Allah. Okey. Jadi dalam situasi genting, peperangan, boleh mengantuk tidur, itu satu rahmat, ketenangan daripada Allah Ta'ala kerana bantuan daripada malaikat Allah Ta'ala hantar. Nampak tapi kita tuan mengantuk, tidurlah dalam bas, flight. Tapi cara petua nak mengelakkan daripada jet lag, tahu jet lag? Iaitu orang yang mana ialah bila kita naik flight daripada satu negara ke negara yang lain, cuaca pun lain, masa pun lain, musim pun lain. Jadi bila sampai ke satu negara, kita perlu rehat 2 hari 3 hari sebab jet lag, kita panggil jet lag. Kita tak boleh nak imbangkan badan kita lagi. Ada bekas Perdana Menteri seorang, tak boleh sebutlah nama dia, tuan-tuan pun mungkin tahu. Perjalanan jauh macam mana pun dia, esok terus masuk office. Sebab apa tau? Sebab apa dia tak berlaku jet lag? Dia ada beberapa petua. Jangan tidur dalam flight. Nak buat apa kalau flight pergi ke London, England, semua sampai 10 jam, 12 jam, Amerika semua berbelas jam, apa yang kita nak buat? Baca buku. Jadi bekas Perdana Menteri ni dia baca buku. Dalam flight dia baca, dia tak tidur. Sampai je Malaysia, esok masuk office macam biasa. Tak berlaku jet lag. Sebab apa? Tak tidur. Itu cara dia. Tapi yang berlakunya, bila duduk dalam flight, buku boleh baca juga. Baca dalam semuka, dua muka, ngantuk. Sekarang ni flight pula, perjalanan jauh semua ada ni video, boleh tengok, layari filem, muzik, macam-macam ada. Itu kalau tuan-tuan tak nak jet lag lah. Kalau tuan-tuan nak tidur, silakan lah. Bukan haram pun Okey. Yes, dah cukup 1 jam ni. Hari ni hari Jumaat pula. Kita hanya sempat membincangkan hari ni satu lagi, rujuzun. Cukup, rujuzun last. Rujuzun adalah maksudnya berhala, rujuzun. Suratul Muddathir ada, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Juzuk yang ke-29, muka surat 575, ayat yang kelima, warrujza fahjur. Ar-rujza tu maf'ulun bih, diletakkan di awal. Fahjur tu fi'il amar, dalam dah dhamir anta, makna kamu wahai Muhammad tinggalkanlah berhala. Nampak? Fahjur. Warrujza maksudnya berhala. Okey? Alhamdulillah. Okey. Jadi rijzun makna azab, rujuzun makna berhala. Dalam suratul Mudaththir ayat kelima. Cukup sekadar itu kita telah melampaui menjangkaui 1 jam perjalanan kita dalam dalam melayari Qamus Al-Quran pada hari Jumaat ini. Jadi cukup sekadar itu saya rasa untuk huruf-huruf. Walaupun tak mampulah kita nak lebih daripada itu kerana masa amat mencemburui kita, hanya kita dapat hari ini 2 saja kata dasar, iaitu ra, ba dan waw, dan satu lagi daripada perkataan ra, jim, zal. 2 saja. Itu pun sudah cukup untuk tuan-tuan. Tuan-tuan ingat dan hadamkan kata dasar ini supaya tidak lupa pada masa akan datang. Walaupun 2 tetapi pecahannya banyak. Ada yang 2 pecahan, ada yang sampai 5 pecahan. Cukup sekadar itu. Saya serahkan majlis kepada Ustaz Agong untuk membicarakan dalam bab latihan dalam buku merah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dah banyak mendengarkan syarahan daripada Ustaz Farid. InsyaAllah kita akan meneruskan latihan kata dasar bahasa Al-Quran. Ini kita masih mengenai wazan untuk setiap kata kerja, sama ada fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar. Dan pada hari ini kita akan membincangkan latihan muka surat 44, iaitu surah Al-Baqarah ayat yang 174 hingga 176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbaruhum 'alan nar. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cuba untuk membahas latihan yang ada. Okey. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sesungguhnya mereka-mereka yang yaktumuna, semalam kita dah bincang yang yaktumuna semalam tu, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat, itu yang semalam. Yang hari ini muka surat 44, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sesungguhnya sesiapa saja yang yaktumuna, makna dia semalam itu adalah menyembunyikan. Yang menyembunyikan apa-apa saja yang kami turunkan. Petunjuk, sama ada petunjuk, apa lagi? Perintah, larangan daripada Allah yang ada dalam Al-Kitab Al-Quranul Karim. Wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Wa yashtaruna. Yashtaruna, apa wazan dia? Yashtaruna. Tuan-tuan dan puan-puan, di sini ada dua pilihan. Yang pertama adalah hamzah. Hamzah dia, kalau yang pertama ni hamzah ni apa? Yaf'uluna. Yaf'uluna. Lepas tu yang ba dia yafta'una. Yang mana satu antara hamzah dengan ba? Kita kena pilih kita cuba yang hamzah dulu. Yaf'uluna. Yaf'uluna. Ya dengan ya. Sya dengan fa sama-sama sukun. Ta dengan ain. Ta dia baris atas. Ain dia baris depan. Tak sama dia, tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya salah. Salah jawaban kita. Kena kita tukar dengan yang ba. Kita cuba try dengan yang ba. Apa dia? Yafta'una. Yafta'una. Ya dengan ya, fa dengan shin, ta dengan ta, ru dengan fu, waw dengan waw, nun dengan nun. Barulah sama dia, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah wazan dia. Tapi kenapa wazan dia yafta'una? Mana lam dia? Sepatutnya wazan kena ada fa, ain dan lam. Mana lam dia? Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asal dia adalah sini ni, bentuk asal dia, bentuk fi'il madi dia ishtara. Pakai ya, yashtari.
Sepatutnya macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Lepas tu kita tambah dengan waw dan nun. Dan macam ni jadi dia. Lastariu. Macam ada ya dengan waw. Ini tak kena, kita kena padamkan yang ya ni. Sebab tu maka dia berubah menjadi, kalau kita padamkan ya, maka dia berubah menjadi yastariuna. Yastariuna ni sebabkan selepas dia waw sukun, maka yang kasrah ni kita kena ke ataskan. Jadi yashtaruna. Sebab tu asal dia yashtariuna. Kalau yang macam ni tadi, baru kita sama dengan barulah sama dia ta'iluna. Macam ni yashtariyuna. Baru dia sama. Kalau kita nak tengok daripada bentuk asal dia, bentuk semula jadi dia. Jadi kalau fi'il yang ada huruf illah, memang kadang-kadang dia mengelirukan macam ni. Sebab tak ada, sepatutnya kan wazan tu selalu ada fa, ain dan lam. Kena ada yang ni. Sebab kita nak mencari sebab wazan yang ada mesti ada fa, ain dan lam. Dan fa, ain dan lam ni lah yang akan menunjukkan kepada kita apa saja huruf dasar dia, kata dasar dia. Macam yang ni tadi, apa kata dasar dia? Shin, mana lagi? Ra. Ain dia. Lam dia mana? Huruf dasar satu lagi mana? Itulah kurang dia. Sebab huruf yang lam dia, iaitunya huruf illah. Huruf illah dia dah padam. Kalau dari sini kita tengok baru nampak dia. Lam dia adalah ya. Jadi shin, ra dan ya. Jadi untuk wazan sebenarnya kena ada lam. Sepatutnya kena ada lam. Sebab mesti ada fa, ain dan lam. Sebab kan kata dasar kan 3 huruf tu. Cuma di sini ingin untuk memudahkan bagi tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tak boleh saja menggunakan yang ba ni, wazan yang yafta'una, tak ada pakai lam. Jadi yashtaruna, jawapan dia adalah yafta'una. Kata dasar dia apa? Shin, ra dan ya. Makna dia apa? Menjual. Kalau syara yashri, itu makna dia membeli. Kalau ini menjual. Ini makna dia ini membeli makna dia. Kalau syara yashri menjual, ini membeli ya. Okey. Membeli, ishtara yashtari, makna dia membeli. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan kebenaran-kebenaran, petunjuk yang ada dalam Al-Quran, Al-Kitab, wa yashtaruna bihi thamanan qalila, dan mereka membeli kesesatan, mereka membeli thamanan qalila, harga yang begitu rendah. Maksud dia apa? Mereka membeli kenikmatan dunia yang sangatlah sedikit harga dia, dengan bihi, dengan menjual, dengan menggunakan, dengan meniagakan segala petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Maknanya mereka memperjualbelikan agama untuk mendapatkan kenikmatan dunia ni yang hanya sangat rendah harga dia. Wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Mereka membeli harga yang mereka membeli kenikmatan yang rendah dengan petunjuk yang ada tadi itu. Jadi mereka sembunyikan petunjuk, mereka sembunyikan petunjuk, lalu petunjuk tersebut mereka jadikan untuk membeli kenikmatan yang fana, kenikmatan dunia yang fana ini. Okey. Ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar. Ulaika, mereka itulah ma yakuluna. Ma yakuluna. Yakuluna. Apa wazan dia tuan-tuan? Ni salah Yang nombor 2 ni salah Anzalna ni, ini tak ada sini. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak cari kata wazan dia, itunya yang ba. Af'alna. Ini pun kita dah bincang semalam Kita teruskan nombor 3 ya. Yakuluna. Ini mungkin salah cetak, mungkin salah tulis. Yakuluna. Okey. Kita masuk kepada yakuluna. Apa wazan dia?
Ada hamzah yaf'uluna, ba yaf'iluna. Kita cuba yang hamzah ni. Yaf'uluna. Yaf'uluna. Yang ya dengan ya, hamzah dengan fa, kaf dengan ain, lam dengan lam, waw dengan waw, nun dengan nun. Sama baris dia dan sama banyak huruf dia. Maka itulah wazan dia. Kata dasar dia apa? Baru senang kita cari kata dasar. Cari yang sejajar dengan fa, ain dan lam. Apa dia? Hamzah, kaf, dan lam. Makan mana dia? Makan. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Mereka itulah tidak makan, tidak memasukkan, makna makan tu atau memasukkan, boleh masukkan ke dalam perut mereka kecuali api neraka. Jadi mereka tu nanti mendapatkan azab pada hari kiamat tu, mendapatkan api neraka yang akan mereka makan. Jadi api neraka itu yang akan mereka makan. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Wala yukallimu yaumal qiyamah. Yukallimu. Yukallimu. Apa wazan dia? Ada hamzah dengan ba. Ada hamzah dengan ba. Yukallimu. Yang mana satu? Yufa'ilu ke yuf'ilu? Kita cuba yang hamzah dulu. Yufa'ilu. Yu dengan yu, kaf dengan fa, lam dengan ain, sama-sama syabdu. Mim dengan lam, sama dia. Sama huruf dia, sama banyak huruf dia dan sama baris dia. Yukallimu, yufa'ilu. Apa kata dasar dia? Kata dasar dia adalah kaf, lam dan mim. Cari makna dia tuan-tuan dan puan-puan. Boleh tuan-tuan dan puan-puan cari makna dia dalam kamus kata dasar bahasa Al-Quran. Yukallimu makna dia adalah berkata-kata. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Dan Allah tak akan berkata-kata dengan mereka. Tak akan berkata-kata dengan mereka ni yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi kalau orang yang dia dah yang dia tu tahu akan kebenaran dan dia tahu apa isi Al-Quran dan dia tahu kebenaran tu petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia tak nak bagi tahu sama orang lain, dia sembunyikan ataupun dia jual petunjuk tersebut untuk mendapatkan kenikmatan dunia, maka azab yang pertama adalah mereka akan makan api neraka pada hari kiamat kelak. Yang kedua adalah Allah tak akan berkata-kata dengan mereka ni. Jadi kalau kita mendapatkan satu ilmu, kita tahu satu ayat, kita tahu satu hukum, janganlah kita sembunyikan, sebaiknya kita sampaikan. Okey. Wala yuzakkihim. Wala yuzakkihim. Wala yuzakkihim. Yuzakki, ya. Wala yuzakki. Wala yuzakki. Apa wazan dia? Yuzakki. Yuf'ilu atau yufa'ilu? Kita cari yang sama. Yuf'ilu kita cuba dulu. Kita cuba yang hamzah dulu. Yuf'ilu. Yuf'ilu. Ya dengan ya, za dengan tak sama dia tuan-tuan dan puan-puan. Zai dia berbaris fathah, yang fa dia berbaris sukun, tak sama dia. Kita cuba yang ba. Yang ba macam mana? Yufa'ilu. Mana yufa'ilu. Tak ada lagi maka. Yufa'ilu. Yufa'ilu. Sama ke tak ni? Zai dengan fa, kaf dengan ain, sama dia. Ini pun sama. Cuma yang sini ni, kenapa sini sukun, saat kini dhammah? Sebabkan asal dia sebenarnya pakai dhammah juga. Sebabkan huruf illah, dia dapat sukun je. Jadi huruf illah ni macam itulah kebiasaan dia. Maknanya kata wazan dia iaitunya yang ba. Jadi apa kata dasar dia? Kata dasarnya iaitunya zai
kaf dan ya. Zai, kaf dan ya. Yuzakki, tazkiyah. Kita selalu pernah zakka, yuzakki, tazkiyah. Itu juga ada perkataan sama, dia masih dengan kata dasar yang sama, itu zakah, zakatun. Macam tu. Jadi yuzakki, apa makna dia? Mensucikan. Wala yuzakkihim, Allah tak akan sucikan mereka dari sebarang dosa. Walahum azabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan, kalau membaca alim dengan alim, jangan sampai tersilap. Sebab alim dengan alim itu sangat berbeza. Kalau alim itu yang pedih, sangat-sangat tersangat pedih. Tapi kalau alim, maha mengetahui. Jangan sampai kalau kita baca Al-Quran, jangan sampai tersalah alim dengan alim. Okey, walahum adzabun alimun. Okey. Jadi orang-orang yang menyembunyikan segala petunjuk dari Allah, yang dah tahu kebenaran, yang dah tahu satu hukum, ditanyakan kepada mereka, mereka sembunyikan ataupun mereka jual. Apa soalannya? Apa maksud kolom sedangkan Hamzah dan tak ada Hamzah dan Ba? Hamzah dan apa maksud kolom Hamzah dan kolom Ba? Wazannya tak ada Hamzah dan Ba. Ni pilihan, ini maksud dia tuan-tuan dan puan-puan, ni maksud dia A dan B, pilihan jawapan dia. Yang ni A, pilihan jawapan yang A, yang ni yang B. Kita kena pilih antara A dengan B. Selalunya ini kena pilih antara A dengan B. Contoh yang tadi ni yakuluna, jawapan dia mana, yang A ke yang B? Yang tadi kan yakuluna yang A. Macam tu. Itu pilihan jawapan saja. Bukannya hamzah tu kena ada dalam wazan, tak. Okey. Terus. Okey. Kita teruskan. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka itulah yang ishtarawud dhalalata bil huda. Ishtaraw. Sorry tuan-tuan, ni dah dia dah habis ni. Ishtaraw. Yang mana satu dia ikut kan? Kita tengok yang pilihan yang A dengan yang B ya. Ini A dengan B atau hamzah dengan ba. Pilihan dia yang mana satu? Yang mana satu yang betul? Ifta'au ke tafa'alu? Kalau tuan-tuan dan puan-puan dah tengok nampak sangat ni dah berbeza sangat. Tafa'alu tak akan mungkin sebab dia awali ta. Tafa'alu tak sama dia. Ini pun ada syabdu, sini pun tak ada syabdu. Dah sangat berbeza. Kita cuba yang hamzah. Ifta'au. Dah maka. Ifta'au. Ni apa-apa. Sama ke tak? Alif dengan alif, shin dengan fa, ta dengan ta, ain dengan ra, waw dengan waw, alif dengan alif. Sama dia. Sama banyak huruf dia dan sama baris dia. Itulah wazan dia punya. Okey? Jadi daripada wazan ni, apa fungsi kita mencari wazan ni? Kita nak tahu kata dasar tu dari wazan ni lah, yang senang. Apa dia? Yang sejajar dengan fa, ain dan lam. Apa dia? Shin. Ain dia apa? Ra. Lam dia mana? Tak ada lam, Ustaz. Maknanya ini ni bukan bentuk semula jadi dia. Ada bentuk semula jadi dia apa? Iaitunya ishtara. Bentuk dia tadi adalah ishtara. Bentuk dia ishtara, tuan-tuan dan puan-puan, plus dengan waw. Sebagai waw ni kan simbol pelaku, mereka. Jadi kalau dah bersambung dengan waw, contoh sini pakai waw, maka ya ni kena padam. Ya tu kenapa? Padam, jadi dia ishtarau macam tu. Jadi sebenarnya di sini ni ada ya. Kalau ikutkan wazan dia, sepatutnya dia adalah ifta'a,
Ifta'alu sepatut dia. Yang lam dia ni adalah ya. Jadi lam dia adalah ya. Sebenarnya kalau ikutkan bentuk semula jadi dia. Cuma kalau kita ikutkan yang di sini saja, ifta'au boleh. Cuma agak tersusah kita mencari kata dasar sebab yang lam dia tak ada. Okey? Jadi kata dasar dia adalah sya, ra dan ya. Sama macam yang tadi ya. Ishtara, yashtari. Jadi selalunya tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada huruf illah di belakang, di ujung perkataan macam ni fi'il ni, kalau dia dah bersambung dengan waw yang jadi simbol fa'il, simbol pelaku, maka yang ya ni hilang. Hilang macam tu Ulaika alladhina ishtarau. Apa makna tadi ishtarau? Membeli. Ulaika alladhina ishtarau ad-dalalata. Mereka itulah orang-orang yang membeli ad-dalalah, kesesatan, bil huda, dengan petunjuk, wal azab bil maghfirah, dan juga membeli azab dengan maghfirah. Mereka lebih membeli azab, dan membeli dia tu dengan apa? Dengan maghfirah. Mereka hilangkan maghfirah, mereka beli azab. Maghfirah ni keampunan dari Allah. Fama asbarahum 'alan nar. Alangkah sabarnya mereka tu berhadapan dengan api neraka. Alangkah bersabarnya mereka dengan api neraka. Jadi mereka yang tadi menyembunyikan petunjuk dari Allah itu, seumpama tu mereka adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Lepas tu membeli azab dengan maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa akhirnya? Dan akhir dia adalah mereka harus bersabar menghadapi api neraka. Azab daripada api neraka. Okey. Ada soalan? Cari wazan daripada fi'il madi, kata akar je kan. Kita tak boleh masukkan dhamir ke dalam wazan gitu, Ustaz. Boleh saja kita masukkan dhamir macam ni, boleh saja. Boleh kita masukkan dhamir macam ni, boleh. Ataupun kita buang dhamir dia pun boleh. Macam yang selalu saya buat sebelum ni pun boleh. Sebenarnya kalau saya lebih suka saya buang dhamir dia, saya ambil saja yang kata kerja dia. Saya padam yang dhamir. Cuma kita nak mengikut yang kitab ni, boleh kita ambil dengan dhamir dia sekali ya. Sebab tu saya masukkan dengan waw. Kalau sebelum ni saya padam yang waw dia, sebab itu dhamir. Sebelum ni saya padam. Sekarang ni kita ikutkan kitab tak apa, boleh saja. Okey. Lepas tu zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba. Itulah sebabnya bi anna Allah, sungguhnya Allah nazzala al-kitaba. Nazzala. Apa wazan dia tuan-tuan dan puan-puan? Nazzala. Kita tengok pilihan dia, yang A dengan yang B, yang hamzah dengan yang ba, yang A fa'ala, yang B fa'ala. Yang mana satu? Kita cuba yang A ya, fa'ala. Nun dengan fa, ain dengan zai. Zai dia sabdu, sini tak sama dia. Kena tukar wazan dia, kena tukar jawaban dia. Cuba kita yang B ya, yang ba. Fa'ala. Fa'ala. Kita bagi sabdu sini. Sama tak? Sama dan sama. Maka yang betul dia adalah yang B. Fa'ala. Nazzala fa'ala. Daripada wazan kita tahu kata dasar dia. Apa kata dasar dia? Iaitunya nun, zai dan lam. Macam tu. Nun, zai dan lam. Maknanya dia menurunkan. Bi anna Allah nazzala, sungguhnya Allah menurunkan kitab bil haqqi, dengan kebenaran. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab, ikhtalafu. Okey, ikhtalafu. Apa wazan dia? Tengok di sini, ifta'alu, infa'alu. Yang mana satu? Kita cari, kita cuba yang hamzah. If ta'alu. Okey.
Sama kan? Alif dengan alif, fa dengan kha, ta dengan ta, lam dengan ain sama, fa dengan lam sama. Waw dia pun sama. Inilah wazan dia. Maknanya kata dasar dia apa? Kha, lam dan fa. Ini kata dasar dia. Ustaz, yang ba tu, yang b dia ni infa'alu. Boleh juga ni. Kita cuba try ya. Memang boleh. Kita cuba try. Ikhtalafu. Tala in fa'alu. Alif dengan alif, nun dengan kha sama-sama sukun, ta dengan fa sama-sama fathah, lam dengan ain sama-sama fathah, fa dengan lam sama semua, betul. Kalau ini apa kata dasar dia? Kata dasar dia adalah yang ta, yang ain dia lam, yang lam dia fa, talafa. Ustaz, macam mana kita nak memilih yang mana satu yang betul? Cara dia kita rujuk pada kamus kata dasar. Kita cari dalam kamus kata dasar. Sebab dia dua-dua ni boleh. Okey. Kita cari yang pertama, khalafa. Ada ke tak ikhtalafa? Khalafa. Muka surat 100. Muka surat 100. Sini ada tuan-tuan dan puan-puan. Ikhtalafa. Makna dia berselisih. Berbeza. Mata dia ikhtalafa, berselisih atau berbeza. Ni sini. Berselisih atau berbeza. Nampak? Ada berselisih dengan berbeza. Okey. Ada di sini maknanya ikhtalafa yang betul. Tapi kita nak pastikan talafa betul ke tak? Kita cuba cari talafa. Tak ada talafa sini tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada sini talafa. Maknanya yang talafa ni yang salah. Maknanya wazan dia bukan infa'alu tapi adalah ifta'alu. Macam tu cara dia kita untuk memastikan adakah jawapan kita betul ke tak. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi maknanya tadi apa? Berselisih. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab. Dan mereka sesungguhnya mereka yang berselisih tentang apa yang ada dalam Al-Quran tu, dalam Alkitab tu, la fi shiqaqim ba'id. Mereka itu berada pada shiqaq. Shiqaq ni apa makna dia? Cuba kita cari dalam shin dan qaf dan qaf. Shin, qaf dan qaf. Boleh kita cari shin, qaf dan qaf. Mereka itu berada pada ni ada sini muka surat 130. Mereka itu berada pada keretakan. Keretakan ba'id, keretakan yang jauh, atau mereka itu pada kehancuran yang jauh. Okey, jadi pertama adalah ayat ini mengenai orang-orang yang menyembunyikan petunjuk dari Allah, hukum yang Allah berikan. Lepas tu yang kedua, mereka itu selalu berselisih mengenai apa saja yang ada dalam Alkitab, dalam Al-Quran. Jadi semoga kita terhindar dari sifat-sifat demikian dan kita semoga kita selalu berada di jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu saja dahulu pada pagi hari. Apa soalan dia? Ikhtalafa kalau dalam ilmu nahwu dia ini kan sulasi, 3 huruf dia. Bentuk asal dia adalah 3 huruf. Sulasi nama dia, tuan-tuan dan puan-puan, kalau 3 huruf. Sulasi, mazid ditambah dengan berapa huruf tambahan dia? 1, 2, 1 dan 2. 2 tambah huruf dia. Yang waw ni jangan kira. Yang waw ni hanyalah domir, kata ganti nama. Sebab tu tadi ada soalan, waw tu tak kira ke? Boleh, sebaiknya tak kira je. Tak kira. Sebab kita nak ikut kitab, tak kira boleh. Tapi kalau sini tambahan dia apa? Alif dan ta. Yang waw tak kira. Alif dengan ta. Maknanya 2 huruf tambahan. Maknanya dia tu fi'il sulasi yang 3 huruf. Mazid ditambah dengan 2 huruf. Mazid bil harfaini. Fi'il sulasi, fi'il yang 3 huruf ditambah dengan 2 huruf. Maknanya sekarang ada 5 huruf. Itu dalam ilmu
saraf atau tasrif dia. Ada soalan lagi? Apa beza khalafa dengan yang ditambah ikhtalafa? Oh, perbezaan wazan dia. Mana beza mana? Perbezaan makna dia. Dia ada ikhtalafa. Ada makna dia. Ada yang wazan tu takhalafa. Ada dia lagi kalau khalafa dia nantilah kita akan bahas pada masa yang akan datang nanti. InsyaAllah. Itu ada pada bab fungsi daripada wazan. Fungsi daripada wazan, maksud dia apa? Fi'il ni yang daripada 3 huruf diubah kepada wazan-wazan yang lain tu, dia ada punya fungsi masing-masing, punya fungsi tersendiri. Kalau wazannya tafa'ala, takhalafa, ada fungsi dia. Kalau ikhtalafa, ifta'ala, ada fungsi dia. Kenapa diubah? Ada tujuan dia. Nanti kita akan cuba cari masa untuk membahas khas pada fungsi daripada wazan. Dan ini pun sebenarnya dah ada pada YouTube, channel YouTube kita di Pusat Ilmu At-Taqwa. Boleh tuan-tuan sana ya. InsyaAllah nanti, atau kita nanti insyaAllah kita cari masa. Okey, ada mana-mana soalan? Ada. Okey, itu saja dulu pada pagi hari ini. Semoga tuan-tuan dan puan-puan semua boleh faham, dan saya minta maaf atas segala kekurangan dan kesilapan saya. Allahu a'lam. Saya kembalikan kepada Ustaz Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah diucapkan kepada Ustaz Agong kita kerana memberi pencerahan mengenai latihan. Ikhtalafa tadi dengan khalafa. Ikhtalafa makna berbeza. Ikhtalafatil aqwal, berbeza pendapat. Kalau atas wazan ifta'ala, ijtama'a, maknanya berbeza. Tambah selalunya lah. Kalau ijtama'a, bertemu, ifta'ala. Kalau khalafa yukhalifu, mukhalafatan, maknanya khalafa, melanggar, mencabuli, melawan perintah. Khalafa, mukhalafa, khalafa. Kalau khalafa, dalam Quran sebut wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Khalafa yukhallifu, khulifu bermaksud mereka yang tertinggal, tak sertai peperangan. Yang ditinggalkan, tertinggal. Okey. Tuan-tuan boleh dapatkan kamus di hadapan saya ni pun boleh, nama dia Mu'jam At-Tullab. Dalam tu macam-macam adalah. Penambahan 1 huruf, 2 huruf, ada perbezaan yang halus, tuan-tuan tengok. Alhamdulillah, tuan-tuan, kita dalam slot yang ketiga, Tadabbur Al-Quranul Karim. Slot yang terakhir. Tuan-tuan jangan lupa kita dalam bab At-Taqdim wa Ta'khir. Apa itu Taqdim wa Ta'khir? At-Taqdim ni di hadapan, At-Ta'khir dikemudiankan. Mana ada beberapa ayat Al-Quran, satu ayat yang kalimah ni diawalkan, kalimah ni diakhirkan. Ayat yang lain kalimah di akhir letak di awal, yang di awal letak di akhir. Okey, kita dah bincangkan dalam minggu ni saja pun kita dah bincangkan banyak. Hari ini insya-Allah kita lihat dalam suratul Isra 5 lai. Juzuk yang ke-15, 5 lai ayat ke berapa? 89. Tuan-tuan lihat, tuan-tuan tanda tanda dengan pen ke apa, tanda, supaya kita tak dapat fokus dekat mana perbezaan dia. Muka surat 291 ayat yang ke-89. Okey, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Okey. Tuan-tuan lihat lagi dalam suratul Kahfi,
lai plus 1 page. Ayat ke berapa tu? Ayat yang juzuk ke 15 juga sama. Juzuk ke 15 sama Cuma page yang berbeza, 9 lai plus 1 page. Juzuk yang sama, surah yang berbeza, page yang berbeza. Muka surat 300 ayat yang ke 50 berapa dia? Mana dia ayat? Ayat ke 54. Ayat atas sekali. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Ayat 54 Tuan-tuan nampak Okey, sekarang tuan-tuan tandakan juga kat situ. Tandakan juga. Tuan-tuan lihat kiri dan kanan lihat Suratul Isra muka surat 291. Walaqad sarrafna, ayatnya muka surat 300. Walaqad sarrafna muka surat 291 fi hadzal linnas fi hadzal Quran. Tapi muka surat 300 dia sebut fi hadzal Quran linnas, terbalik. Muka surat 291 linnasi fi hadzal Quran. Linnas, kemudian ayat kedua fi hadzal Quran. Muka surat 300 dia letak apa? Dia letak fi hadzal Quran dulu, baru linnas kemudian. Nampak perbezaan. Kerana apa jadi macam tu? Ini yang kita nak bincangkan dalam bab sesi salat tadabbur ni. Okey. Tuan-tuan lihat dalam suratul Isra cerita tentang apa? Cerita tentang al-insan, cerita ke atas manusia, cerita hal manusia dan juga nikmat-nikmat Allah kepada manusia. Okey, rahmat Allah Taala kepada manusia. Tuan-tuan lihatlah dalam page sebelah dia. Nampak tak muka surat berapa? 83 muka surat ayat 83. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu asy-syarru kana ya'usa. Apabila Allah Taala beri nikmat kepada manusia, a'rada, manusia berpaling, wa na'a bi janibihi, dia menjauhkan diri, bi janibihi di sampingnya, jauhkan, kalih ke belakang. Wa idza massahu asy-syarru kana ya'usa, bila mana menimpa kepada manusia kejahatan, kana ya'usa, mereka berputus asa. Cerita tentang manusia ni. An'amna 'alal insan, ayat 83 ni, an'amna 'alal insan. Wa idza an'amna 'alal insan, bila mana Allah Taala beri nikmat kepada manusia. Kemudian tuan-tuan lihat ayat 70 pun ada. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Nampak Allah Taala muliakan anak Adam. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Allah Taala beri rezeki. Allah beri rezeki yang baik kepada anak Adam. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Allah Ta'ala juga mengutamakan manusia, melebihkan manusia ke atas kebanyakan di kalangan makhluk yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan. Nampak? Nampak? Kelebihan, ini cerita tentang kelebihan manusia, rahmat, nikmat Allah Ta'ala kepada manusia. Okey. Kerana itu sesuailah dalam suratul Isra pada ayat ke-89 diletakkan walaqad sarrafna linnas. Linnas tu yang pertama. Sebab cerita tentang manusia ni, Al-Isra ni, surah Isra. Berbeza dengan suratul Kahfi, tak cerita tentang manusia. Boleh sebab tu diletakkan linnas baru fi hadzal Quran. Okey, alhamdulillah. Apa maksud dia? Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Quran. Sesungguhnya kami telah menghuraikan, menjelaskan kepada manusia fi hadzal Quran, dalam Quran ini, min kulli mathal, dari setiap perumpamaan. Fa aba aktsarun nasi illa kufura.
lalu manusia menolak. Kebanyakan manusia menolak, tak nak terima. Illa kufura, kecuali yang berlaku ingkar. Nampak tak? Kebanyakan manusia tidak menyukai, bahkan illa kufura, bahkan mereka mengingkarinya. Nampak? Mereka tidak terima Quran. Kemudian tuan-tuan kena lihat juga perbezaan antara dua surah ni. Tuan-tuan tengok suratul Kahfi, dia tak cerita manusia tau. Tengok awal surah Kahfi. Awal surah Kahfi, muka surat sebelah kiri dia, muka surat 293. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. Cerita tentang apa ni? Cerita Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Nampak? Anzala ala abdihil kitab. Allah Ta'ala turunkan Quran kepada hamba-Nya. Cerita tentang Quran. Awal surah Kahfi. Sebab itu diletakkan pada ayat yang pertama, pada ayat 54, walaqad sarrafna fi hadzal Quran. Lepas tu baru linnas kepada manusia. Nampak? Okey. Dimulakan surah Al-Kahfi menceritakan tentang kitab. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Al-kitab itu Al-Quran. Kemudian disebutkan selepas daripada itu cerita tentang apa lagi? Cerita tentang Ashabul Kahfi. Kemudian sebut tentang apa lagi? Kisah Nabi Musa dan juga Khidir alaihi salatu wasalam. Khidir ni baru ni isu yang polemik di kalangan masyarakat. Khidir hidup ke mati? Nabi Khidir hidup ke mati? Ada yang menyangkal kata dah mati. Ada yang kata dah hidup. Sebenarnya ada perbezaan di kalangan ulama lah. Majoriti kata apa? Kalau tak salah majoriti menyatakan masih hidup. Tapi itu menjadi perbezaan lah pendapat di kalangan ulama. Kemudian kisah apa? Zulqarnain. Zulqarnain dan juga selain di kalangan mereka, di kalangan manusia. Maka Quran memulakan menyebut Al-Quran, kemudian baru menyebut manusia. Nampak? Quran sebut apa mula? Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Al-Quran dulu. Ayat-ayat lepas tu baru Ashabul Kahfi, orang. Lepas tu Nabi Khidir, Nabi Musa, orang. Kemudian Zulqarnain, orang. Kemudian apa lagi? Banyak lagi kisah antara tuan kebun, adik-beradik. Kebun orang kaya dengan orang miskin. Orang kaya dengan orang yang miskin. Perbicaraan muhawarah, dialog. Itu semua cerita tentang orang. Nampak? Mula-mula diceritakan tentang Al-Quran. Sebab itulah didahulukan penyebutan Al-Quran dalam suratul Kahfi pada ayat yang ke-54. Walaqad sarrafna fi hadzal Quran, yang pertama, linnas yang kedua. Okey. Suratul Isra pula cerita tentang apa? Tuan-tuan buka awal surah Isra. Muka surat awal surah Isra juzuk 15 ayat 282. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Nampak Surah Isra dimulai dengan perkataan kalam ke atas manusia dulu. Nampak tak? Subhanalladzi asra bi'abdih. Allah Ta'ala menjalankan manusia. Menjalankan pada waktu malam. Asra tu jalan waktu malam. Manusia. Hambanya. Hamba Allah Ta'ala itu Nabi Muhammad. Cerita awal surah Isra tentang manusia. Sebab itulah kita lihat dalam apa tadi? Ayat ke berapa tadi suratul Isra? Ayat yang ke-89 diutamakan manusia dulu. Dia letak manusia dulu. Walaqad sarrafna linnas
Dulu manusia, kemudian fi hadzal Quran. Kemudian Allah Ta'ala baru cerita tentang Quran. Surah Isra cerita tentang manusia dulu. Kemudian baru cerita Quran. Kat mana cerita Quran? Ayat 2 pun tak ada, 3 pun tak ada, 4 pun tak ada. Kat mana tu? Tuan-tuan buka page sebelah ni, baru cerita tentang Quran. Quran letak nombor 2, cerita manusia dulu. Suratul Isra. Dekat mana tu? Ayat ke-9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Quran ini adalah memberi petunjuk ataupun jalan, okey, yang lebih lurus. Nampak tak? Dan juga Quran ini memberi berita gembira kepada orang-orang beriman yang beramal soleh, bagi mereka ganjaran yang sangat besar. Okey. Munasabah suratul Isra ni, cerita tentang manusia. Mendahulukan sebutan manusia berbanding dengan sebutan Quran. Inilah kita panggil apa nama, tanasub, kesinambungan yang sangat ajaib. Susunan Quran daripada suratul Isra, suratul Kahfi, setiap tanasuk al-ayah, setiap susunan ayat itu memberi satu panduan kepada kita, sehingga surah itu sendiri memain peranan. Awal surah itu memain peranan. Kemudian kita lihat di akhir ayat yang ke-89 suratul Isra, muka surat 291. Fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Kufur ni mana apa? Kufura. Kufura tu maknanya ingkar, jahadun ni'am, ingkar nikmat. Bila sebut jahadun ni'am ni maknanya dia ingkar dalam keadaan dia tahu. Dia tahu dia ingkar. Dia memang tak nak taat, degil. Okey. Sesuailah di sini menyebutkan sebutan nikmat dan juga rahmat dan juga fadl, kelebihan. Sebab kelebihan, rahmat, nikmat, lawan dia adalah kufur. Kita lihat syukur, lawan dia kufur. Syukur lawan dia apa? Kufur. Syakir, orang bersyukur, lawan dia apa? Lawan dia adalah kufur. Orang yang kufur, kufur, orang yang sangat kufur. Nampak kafura. Kafura mana apa? Keingkaran. Ataupun kufur, orang yang sangat kufur. Okey. Jalan sebab dalam suratul Isra ini kita lihat dalam ayat yang muka surat sebelah, muka surat 83, ayat 83 ayat. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibih. Apabila kami beri nikmat, beri kelebihan, beri rahmat, lawan dia apa? Kufur nikmat. Tak menghargai, nampak? Dalam suratul Kahfi, dia tak, akhir ayat dia macam mana? Akhir ayat suratul Kahfi, muka surat 300. Ayat 54 atas sekali tu. Ayat akhir dia macam mana? Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia paling banyak apa? Berbalah. Balah, bertengkar. Sebab apa sebut akhir ayat dia begini? Sebab apabila disebutkan sebelum ni, selepas ni semua muhawarah. Muhawarah ni apa nama? Dialog. Perdebatan. Tuan-tuan lihat sebelum ayat ni. Sebelum ayat ni, tuan-tuan lihat muka surat berapa? Muka surat yang ke-297. Ayat 34 pun ada. 37 pun ada. 37 34, 37. Itu muhawarah ataupun dialog antara dua orang. Antara orang miskin dan orang kaya. Wa kana lahu samarun faqala li sahibihi. Nampak? Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Nampak dialog? Orang kaya dengan orang miskin, orang yang ada kebun cantik dengan orang yang miskin. Ayat 37, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfah
thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Ni muhawarah pula. Orang yang miskin, dia kata apa? Dia kata pada orang kaya, orang miskin. Tadi orang kaya kata, ni orang miskin. Adakah kamu nak kufur terhadap zat yang menciptakan kamu daripada tanah, daripada setitis mani, kemudian dia tusun tangan, kepala, kaki kamu semua, keadilah kamu manusia yang sempurna, jadi kamu nak ingkar kepada Allah. Adakah sepatutnya begitu? Itu makna muhawarah, perdebatan. Kemudian tuan-tuan lihat dalam surah ini juga ada muhawarah antara Ashabul Kahfi. Tidur berapa malam ni? Ada kata semalam tidur, ada kata semalam, ada kata separuh hari je. Nampak? Wa kadzalik, ayat ke-19 suratul Kahfi. Wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum qala qailum minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Nampak? Kata kami tidur satu hari je, tak separuh hari je. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Mereka kata Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kami tidur. Okey. Itu pun muhawarah juga. Kemudian berapa ramai golongan Ashabul Kahfi ni? Ayat ke-22. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Nampak? فلا تمار فيهم, jangan kamu berbalah mengenai mereka. إلا مراء ظاهرا, melainkan perbalahan yang perdebatan yang jelas. Okey, berbalah juga, berdebat. Sebab tu di akhir ayat 54 suratul Kahfi disebut wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Memang manusia memang suka balah manusia. Lafaz perdebatan, jadal ataupun muhawarah dalam suratul Isra tak ada langsung. Tak ada langsung dalam suratul Isra masalah perdebatan, hiwar tak ada. Begitu indahnya dalam suratul Kahfi ada banyak antara Nabi Musa dan juga Nabi Khidir alaihissalatu wassalam, berdebatan, dialog. Nabi Musa kata apa? Tengok dalam itu ayat selepas tu lah. Tadi cerita ayat sebelum kan. Ni kisah ayat selepas. Ayat selepas dia apa? Nampak ayat 56. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Buka ayat 57 dan 56. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudhidu bihil haqq واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. Nampak tak? Wa yujadilul ladzina kafaru bil batil. Yujadil makna berbalah. Nampak? Orang kafir yang berbalah dengan perkara yang batil untuk menghapuskan kebatilan. Okey? Cerita tentang Nabi Musa, Nabi Khidir, apa yang perdebatan antara mereka. Tengok muka surat sebelah dia. Muka surat 301. Nampak tak? Nabi Musa kata hal attabi'uka, ayat 66. Hal attabi'uka, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Aku nak ikut kamu wahai Khidir, supaya kamu ajarlah aku apa yang diberikan ilmu kepada kamu. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nabi Khidir kata kamu tak mampu nak bersabar ikut aku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra. Bagaimana kamu nak bersabar? Kamu tak ada ilmu, tak ada pengalaman, tak ada knowledge. Nabi Musa kata apa? Qala satajiduni insya'allah. Kelak nanti kamu tahu, kamu dapati aku ni insya-Allah di kalangan orang yang sabar. Aku tak ingkari perintah.
Jadi berlaku perdebatan, percakapan, dialog banyaklah sampai muka surat sebelah. Okey. Tuan-tuan nampak indahnya bahasa susunan Al-Quran ni. Hari ni pula secara kebetulan hari Jumaat. Bila hari Jumaat, sesuailah kita membaca Suratul Kahfi. Tuan-tuan buka sekali terjemahan. Tuan-tuan buka terjemahan, tuan-tuan tengok balik, tengok terjemahan, hayati balik. Kisah Suratul Kahfi ini lebih kepada perdebatan, dialog. Orang ni cakap, dia jawab. Ni cakap, jawab. Okey. Dalam Suratul Isra tak sebut langsung tentang perbalahan. Sebut tentang nikmat kepada manusia. Okey. Saya rasa cukup sekadar itu untuk pengajian kita pada tengah hari yang mulia ini. InsyaAllah kita akan sambung pada masa-masa yang mendatang, insyaAllah. Untuk pada hari Isnin ni kita bertemu kembali kerana masih lagi dalam bab at-taqdim wa ta'khir. Sebab apa ayat ni di depan, ayat ni di belakang? Sebab apa ayat satu lagi, ayat yang belakang tak depan, yang depan tak belakang? Itu kita akan sambung banyak lagi, insya-Allah. Kalau kita korek khazanah Al-Quran ni cukup banyak tak cukup 1 bulan 2 bulan, maka kita perlu kepada korbankan sedikit masa, walaupun sikit perbincangan, perbahasan kita, tetapi manfaatnya cukup menyeluruh dan juga manfaat yang besar untuk kita. Alhamdulillah, kita mengakhiri pada hari Jumaat ini dalam bab seslot tadabbur Al-Quran. Tuan-tuan yang mengikuti kita boleh informkan kepada rakan-rakan, pengajian kita sentiasa berterusan hari Isnin sehingga hari Jumaat 8.30 pagi sampailah habis kelas 10.30, 10.45 lebih kurang tu je. Okey. Jadi tuan-tuan yang mengikuti kami, bagi tahu kawan-kawan, join sekali supaya pahala pun perpanjangan. Dan saya juga ingin menasihatkan tuan-tuan, tekan juga buat button share, butang share, supaya ramai orang yang tak tahu, mereka ingin untuk belajar. Ada minat untuk belajar. Ada yang minat tapi tak jumpa lagi link kita ni. Jadi hari ni alhamdulillah ada beberapa orang baru yang masuk, baru temui rancangan kita ni, page kita ni. Kita dah yang ke-74, siri yang ke-74. Tuan-tuan tak perlu risau, khawatir. Semua yang ada pada rakaman kami, ada dalam simpanan kami di pusat page Pusat Tahfiz At-Taqwa di Facebook, di YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa, semua tersimpan di dalam tu. Bukan sekadar bahasa Arab, bab-bab solat fiqh mengikut mazhab Syafi'i daripada takbiratul ihram sampai ke salam, bab-bab grammar, nahwu dan juga sharaf juga ada di dalam itu. Dan kami tidak pernah kedekut dalam menyampaikan ilmu. Kami akan bagi apa tuan-tuan nak, sila layarilah page kami, tuan-tuan boleh dengar dan ikutilah yang mana yang tuan-tuan nak. InsyaAllah apa yang kekurangan itu datang dari diri saya, dan saya memohon maaf, saya dan juga Ustaz Agong, di atas kekurangan yang kami ada. Dan segala yang kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.